مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Bidayatul Hidayah berkaitan dengan adab-adab berudu. Kita dah sampai pada muka surat 21, perenggan tengah. Bermula dengan perkataan kemudian. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain. Maksudnya yang baru. Jangan air yang tadi yang kita dah buat apa tadi? Yang kita basuh kedua belah tangan kita, lepas kita beristinsyak, maksudnya masukkan air ke hidung, dan kita buang air daripada hidung kita, lepas kita ambil air baru pula untuk engkau membasuh muka. Jadi kita nak mula membasuh muka kita. Jadi bermula dengan basuh muka, itulah basuhan pertama yang rukun. Yang rukun, yang sebelum tu tak rukun. Jadi ketika nak basuh muka, ketika itu ada satu lagi rukun yang lain yang nama dia niat. Tapi sebelum tu basuh pergelangan tangan sunat, bukan rukun. Apa lagi yang kita kumur, yang masuk air ke hidung, ni semua sunat. Baik. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke ujung bahagian hadapan daripada dagu. Jadi basuh muka mula daripada atas, jangan daripada bawah tolak pergi ke atas. Dia nak abang macam tu cara basuh muka. Tapi dah lama dah kita ada semayang, tak tahu cara nak basuh muka. Ni susah lah. Kok dah dia ambil tepi, pergi ke tepi, tepi kok sini pula, bawah ke atas. Tapi yang betul daripada ni cara ni. Nak abang. Cara basuh muka yang betul. Daripada atas tu, iaitu mulai daripada tempat yang mula mendatar. Mendatar tu lebih kurang lah. Iaitu, satu tapak tangan kita tak kat dahi ni, daripada atas kenin, macam tu. Tapi tak sama. Dia tak sama orang. Ada yang dahi sempit. Sungguh, orang tak sama. Dahi sempit, kita kata setapak tangan ni, dia 2 jari lah. Saya biasa jumpa. Saya biasa jumpa. Yang seronok tu, saya ingat sampai kelas, nama serupa. Dah lah jumpa, sempit sungguh, nama serupa. Begitu. Sempit, orang Sungai Petani. Saya pun, Ustaz, jadi dia sempit, Ustaz. Mungkin baguslah hormon dia bagus. Sebab apa? Sebab dia, walaupun masa mengaji dulu, lama lah cerita masa mengaji dulu, umur muda sikit pada saya, tapi umur dia masa itu lingkungan 15 tahun, tapi ni dengan janggut, dengan misai, susah nak cari yang 15 tahun macam tu. Malaysia, tapi kalau di India, di Pakistan, 15 tahun ni janggut dah panjang dah. Yang tu kerap kita jumpa. Bukan sakat budak lelaki yang 15 tahun. Perempuan. Anak dara ada misai. Jangan main. Tak percaya, pergilah. Himpun duit banyak-banyak, pergi sana tengok. Kok lari tak jadi nak kahwin sana lah.
Kan panjang janggut macam ni, kita kata depa ni menyamak apa? Kan betul-betul perempuan dah janggut. Tu pun kita jumpa. Tak ada ambil khabar angin lah. Baik tuan-tuan. Jadi maknanya apa dia? Maknanya biasa kita orang lain yang mula rambut tumbuh kat mana? Rambut tumbuh biasanya kat sini kan, kawasan yang kata ubun tu, bawah dia, itulah kawasan muka. Sampai kepada bahagian depan dagu. Ini nama dia wajah. Wajah. Pasal apa kata wajah? Sebab muwajahah, iaitu tengok daripada depan. Jadi kawasan tengok daripada depan, nampak tak bawah dagu? Bawah dagu tak nampak. Bila bawah dagu tak nampak, maka yang nampak itu nama dia wajah. Wajah tu bahasa Arab, Melayu kata muka. Kan? Jadi kita pun ada juga bersemuka. Kan? Bila bersemuka, nampak apa yang depan lah. Kan? Jadi sebab tu dia kata pada bahagian hadapan dagu. Di sini. Maknanya tak termasuk bawah dagu. Ini satu pendapat. Kan? Ada lain dia kata apa dia? Dia kata wajah iaitu meliputi bawah dagu sekali. Kalau jalan selamat, saya ambil yang tu. Jadi terbasuh tu, basuh saya rata sampai ke bawah dagu. Ini dari segi bujurnya. Bujur. Dia ada lentang, dia ada membujur. Kan? Bujur. Jadi bujur dia kata begitu. Dan dari segi lebarnya ialah jarak antara kedua telinga. Telinga pergi ke telinga sini. Sini ke sini, sini ke sini. Yang tu lebar dia. Bujur daripada macam tu tadi. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzif. Apa dia tahzif? Iaitu tempat yang beradab kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Ni adat-adat ketika dahulu macam tu. Nak bagi elok, nak bagi nampak penuh muka dia, maka rambut-rambut yang antara dai pi ke telinga, ni kawasan yang kita kata apa ni, segmen ke apa ke. Adat dulu. Mereka buang cerah muka, nampak penuh muka. Taklah nampak sejumput, nampak sempit muka tu. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Yakni tempat yang ada di tepi dahi. Kawasan muka. Dan sampaikanlah ketika masuk muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Jadi muka kita ni macam-macam nama bulu yang ada ni kat muka kita. Bulu kening. Ajak wajib sampai ke situ. Bulu kening sampai ke dasar rambut atau bulu yang tumbuh kat kening tu. Bulu misai. Yang ni ada yang tak ada. Kening biasa ada lah kening. Tapi ada yang tak ada. Sabang lah. Abang ada sabang. Saat-saat beranak dulu kening tak ada. Tak apa. Jangan duk sedih. Allah tak bagi. Begitu. Tapi Ustaz macam orang yang tak ada bulu kening Ustaz. Boleh tak dia buat rawatan untuk bagi ada bulu kening dia? Boleh. Ini tidak dikatakan merubah ciptaan Allah. Tak. Kembali kepada asal. Kita boleh ikhtiar. Itu tidak ada masalah. Yang Ustaz yang ada bulu kening pas mereka cabut buang, haram. Oh, yang duk ada pergi duk cabut buang. Ni pasal apa kat saya haram? Sebab dia pula kata tak apa. Dia tu pasal tak ada nak bagi ada. Cumanya rawatan itu macam mana kita nak buat. Jangan dengan bahan-bahan yang haram, yang meragukan. Sekali dengan selamat ke tidak selamat. Selamat tak selamat. Mana saya nak tahu, saya nak cuba dulu. Tak boleh. Dapatkan keputusan yang orang lain buat supaya halal apabila kita nak buat. Kalau tidak jadi haram.
Lah Ustaz haram apa Ustaz? Ni aib saya Ustaz, orang lain ada saya tak ada. Tak, kita nak tahu selamat tak selamat. Kan? Ambil satu ubat, dia sapu. Kawan tak ada kenin kan? Dia sapu. Duk tak lama dia jadi sakit, bengkak. Bengkak langsung mata dia tak boleh nak nampak. Itulah contoh. Kan? Contoh yang kata mudarat tu. Tapi kalau tak ada masalah apa, dia kata apa? Ini adalah krim kan? Pelebat rambut. Jangan buh banyak. Sikit saja. Dia buh sikit. Keluar bulu kening cantik. Kan? Dia begitu. Kalau macam tu tak ada masalah apalah. Tengok ke bahan dia. Jakim pun lulus. Begitu kan. Lagi badan apa yang lulus ni semua tak ada masalah apa. Maka selamat kita guna halal. Bulu misai. Bulu misai ni yang pertama ada yang tak ada langsung. Mustahil Ustaz. Mana Ustaz, perempuan lah tu. Jangan kata perempuan lah tu. Perempuan pun ada misai tak kita dah sebut. Sungguh ada yang tak ada langsung. Ada yang ada tapi dia kata aku buang. Itu cerita dia. Kan? Siapa tak ada langsung ke? Ada, kemarin buang. Begitu. Tak apalah. Ceritanya siapa yang ada misai ketika itu wajib ayak sampai ke dasar misai dia tu. Bulu mata. Pasal apa kata dasar misai? Sebab biasanya misai ini dia tak lebat. Kan? Tak lebat berbanding dengan janggut. Janggut pun ada yang tak lebat. Jadi kita kena belajar cara kalau lebat, kalau tak lebat macam mana. Dia tak serupa. Kan? Adalah janggut sebatang dua, itu tak lebat nama dia. Tengok, tak nampak muka, nampak janggut je. Yang tu lebat. Muka tak nampak janggut je. Itu nama dia lebat. Begitulah lebih kurang. Baik. Lagi bulu apa? Bulu mata. Bulu apa? Bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga dia. Permulaan janggut pergi ke telinga ni. Kita apa ni? Kita kata apa? Jambang. Segmen lain. Segmen kita sebut tadi dah. Kawasan sini yang atas tu jambang lah. Kan? Kita kata dia ada istilah lain ni. Dia ada istilah lain. Lain daripada jambang. Tak apa kita faham kat situ. Maksudnya telinga nak pergi ke janggut. Janggut kan? Ni bukan janggut. Itulah yang dikatakan bulu yang dimasukkan di sini. Dan ini pun ramai yang tak ada. Ada tapi tak ramai kan senang. Kalau kata misai pun ada yang tak ada, tambah yang ni ingat senang kan nak tumbuh. Yang dikatakan jambang tu tadi. Berapa ramai yang ada misai tapi tak ada jambang. Tapi biasanya lah. Kalau ada jambang, ada misai. Biasanya. Begitu. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut. Kalau tak ada janggut, lagi senang kat dagu dia. Tapi janggut ada, kena sampaikan air ke situ. Yang nipis, kan? Tempat tumbuh dekat, kita kata apa? Dekat pangkai dia tu. Air mesti kena kat situ. Sekira kalau janggut itu nipis. Dan tidak wajib nipis tu kita pun tahu. Bila kita tengok tu nampak sampai ke dagu dia. Kita tengok kan. Begitu taklah tebal. Kalau kata tebal, tak nampak. Kita nampak, kita kata boleh tak saya nak sentuh Ustaz? Dia kata saya pun tak boleh. Kawan lama. Kawan lama. Dia pun sentuh. Dia kira nak tarik keluar payah. Yang tu janggut apa macam tu. Lebat sungguh. Begitu. Kira kalau semut masuk payah nak keluar. Kan? Semut masuk dia tahu gelap ni hutan nampak. Begitu kan. Ni masuk nampak matahari lagi. Itu nama dia nipis. Dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Betul macam mana kalau janggut tebal? Janggut tebal tu basuh ke atas saja. Sapu ke atas saja, begitu saja.
Tapi kalau yang nipih tu dia kena ambil air masuk, dia kena selati jari dia masuk sampai ke kulit dagu tu. Saya nipih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi